Zamihan Al-Ghari. Soalan dia, bila saya sebut kitab Jami' Sahih Musnad Al-Bukhari ni, ataupun kitab Sahih Bukhari ni, ataupun Imam Bukhari ni, tuan-tuan kenal tak siapa dia? Tuan-tuan kenal tak siapa dia Imam Bukhari yang saya masukkan ni? Tuan-tuan, bila tuan-tuan baca kat mana-mana lah, ataupun dengar kat TV ke apa ke, orang sebut Rasulullah SAW bersabda sekian, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari inilah. Ataupun orang sebut qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda sekian, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muslim tu imam yang lain. Muslim ni anak murid Bukhari. Okey, Imam Bukhari ni dia daripada keluarga kaya. Saya kena sebut benda tu dulu. Dia daripada keluarga yang kaya, tak jutawan, cuma kaya. Family dia family business. Imam Bukhari waktu dia muda, dia abang sulung. Waktu Imam Bukhari waktu dia muda, mak dia bawa dia datang buat haji. Lepas tu mak dia nak balik lah, macam biasa. Oh, dia orang Bukhara. Bukhari tu daripada perkataan Bukhara. Orang Bukhara kita panggil Bukhari. Kalau ramai Bukhariyin. Kita orang Malaysia, seorang kita panggil Malizi. Ramai Maliziyin. Gua Musang, susah sikit lah. Ghari. Gua. Dekat Malaysia ada satu orang nama dia Zamihan, dia panggil diri dia Zamihan Al-Ghari. Zamihan orang Gua. Gua yang dimasukkan tu Gua Musang. Kalau Kedah, Al-Kedahi. Ustaz Nazar Al-Kedahi, orang Kedah. Langkih ni Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nama dia Muhammad bin Ismail. Nama IC dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Baik. Imam Bukhari waktu dia muda, baru belasan tahun, mak dia bawa datang haji, mak dia nak balik, dia tak mau. Dia kata dia jatuh cinta. Lalu dia extend hidup dia belasan tahun umur dia. Tadinya dia ada duit, so dia boleh lah. Dia extend hidup dia, dia berguru dengan para masyayikh di Mekah. Dia datang Madinah, dia berguru dengan para masyayikh di Madinah. Kemudian dia balik tempat dia. Balik tempat dia, dia berguru pula dengan para guru dia di tempat dia Bukhara. Bukhara hari ni tuan-tuan di Uzbekistan. So bila saya sebut Imam Bukhari orang Uzbekistan, Arab ke tidak? Bukan. Ini tuan-tuan kena tahu maklumat besar. Kalau bukan semua pun, kebanyakan imam hadis yang besar-besar bukan orang Arab. Imam Malik yang tulis mazhab Maliki, yang tulis Al-Muwatta mazhab Malik tu, dia orang Arab. Bahkan dia orang Madinah. Imam Malik. Imam Abu Hanifah, dia orang Kufah. Consider masih Arab lah. Orang Kufah, hari ni Kufah Iraq. Kita consider dia Arab lah. Imam Abu Hanifah. Tapi tuan-tuan, imam-imam kemudian, tuan-tuan tengok Bukhari, orang Bukhara. Imam Muslim pun orang Bukhara juga. Orang Saman Khan, lebih tepat lagi, Imam Muslim. Imam Abu Daud, Imam An-Nasai. Nama-nama gini tuan-tuan, mereka adalah orang Hind, orang India, utara India. Sebab tu sebahagian kita, ustaz-ustaz kita, Maulana orang panggil, mereka belajar hadis di India Utara ataupun di Pakistan. Sebab memang imam-imam hadis tinggal di sana. Apa saya nak maklum kat sini adalah Imam Bukhari bukan orang Arab dan banyak alim hadis bukan orang Arab. Aliran dalam agama Islam ni ada dua aliran besar dalam memahami agama. Satu, ahli hadis. Yang kedua, ahli ra'i. Ahli hadis adalah orang-orang yang belajar agama ni melalui kod hadis. Kita petik daripada hadis. Rasulullah kata apa bab ni? Ada tak para sahabat komen apa-apa tentang urusan ni? Mereka akan rujuk petikan hadis tersebut. Manakala ahli ra'i pula, ra'i maksudnya pendapat. Ahli ra'i pula, mereka ni tak tahu banyak hadis. Mereka tahu sikit sahaja hadis. Lalu dengan hadis-hadis yang sedikit mereka tahu itu, mereka olah untuk mengeluarkan hukum yang baru. Sebab itu kita ada mazhab. Saya tanya tuan-tuan, Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Jadi bila sebut hadis banyak di Madinah. As simple as that je. Di Mekah Nabi Muhammad hidup juga, tapi orang Islam di Mekah sikit. Kurang 50 pun pengikut Nabi di Mekah waktu sebelum hijrah tu. Jadi kebanyakan para sahabat yang dengar hadis tinggal di Madinah. Dan di Madinah pula lepas umat Islam menang, ada para sahabat yang akan merantau
keluar daripada Mekah, keluar daripada Madinah, disebabkan Nabi hantarlah. Nabi hantar kau jadi duta dekat Yaman, dekat Bahrain, dekat Kufah, dekat Baghdad, dekat Iraq. Dan lepas tu, era selepas Nabi Muhammad meninggal pun, para sahabat ni keluar daripada Mekah. Jadi para sahabat yang tinggal lama ataupun mati di Mekah adalah para sahabat yang mendengar hadis paling banyak. Dan ingat tuan-tuan, zaman tu bukan boleh post kat Facebook. Sahabat ni dengar, jiran sebelah rumah tu tak dengar hadis tu. Dan kadang-kadang hadis tu hanya disebut kepada beberapa orang di keliling Nabi saja. So hadis ni, walaupun orang Madinah tak tahu semua. Sebab hadis ni adalah perbicaraan perkataan. Hadis yang diwar-warkan secara besar-besaran ni, kalau hadis terkait dengan hukum, terkait dengan akidah, yang tu diwar-warkan secara besar-besaran. Sekadar nasihat, sekadar etika whatsoever ni, mungkin 2-3 orang je tahu. Bila satu orang tu jauh daripada tanah asal hadis, istilah yang Nabi guna adalah Madinah ni sarang Islam. Istilah yang Nabi guna adalah Madinah ni adalah sarang umat Islam, rumah umat Islam, yang mana agama akan selamat di sarangnya. Seperti mana binatang, burung selamat di sarangnya. Ular tak serang sarang burung. Kalau lari pun, orang akan lari pulang ke sarang masing-masing. So Nabi sebut agama ini selamat di sarang dia. Dan sarang dia adalah di Madinah. Nabi bersabda, kalaulah ada fitnah yang luas di muka bumi ni, kembalikan agama ni ke sarangnya. Sebenarnya ini sarang dia. Sebab tu tuan-tuan, apabila dunia ni jadi cacam merebah, fahaman agama jadi pelik-pelik. Benda haram, orang ni kata haram, orang sana kata masuk neraka, orang ni kata makruh, orang ni kata harus. Tak ada benda yang sama. Tuan-tuan, pendapat paling selamat adalah pendapat Ahlul Madinah. Orang Madinah faham macam mana benda tu. Sepanjang zaman, Ahli Madinah ni tuan-tuan, esok kita akan terdebut tentang bagaimana Nabi puji Ahli Madinah dan Allah puji Ahli Madinah. Itu topik esok. Kembali kepada Imam Bukhari, dia belajar hadis di sini, kemudian dia balik ke Saman Khan. Di Saman Khan, di sana penuh dengan ahli ra'i, bukan ahli hadis di sana. Apabila Imam Bukhari ni pulang ke Saman Khan, dia belajar dengan satu syekh di sana, belajar hadis. Tapi pengetahuan Imam Bukhari terhadap dia lebih tinggi daripada syekh yang dia belajar tersebut. Which is tak ada masalah lain tu. Kemudian satu hari Imam Bukhari ni mimpi. Dia mimpi bertemu Rasulullah, yang mana Rasulullah sedang duduk, lalu ada lalat dekat hidung Rasulullah. Ya, Bukhari mimpi Rasulullah tengah duduk, ada lalat dekat hidung Rasulullah, lalu Imam Bukhari nampak dia yang halau lalat tu. Imam Bukhari mimpi macam tu, dia bangun, dia pergi jumpa dengan syekh dia di Samarkand tersebut. Dia beritahu, wahai guru, aku mimpi sekian. Lalu guru dia beritahu, kata, tak salah saya, gurunya nama Yahya bin Ma'in. Tak salah saya lah. Kalau salah tak apalah. Nama tu tak apa, guru dia. Lalu guru dia kata, Bukhari, maksud mimpi engkau tu adalah engkau akan jadi benteng yang mempertahankan hadis Rasulullah apabila ada orang cuba merosakkan dia. Kerana mimpi itulah Al-Bukhari kumpul harta dia, dan Bukhari itu sendiri adalah satu orang peniaga. Ya, dia ahli hadis dan dia juga businessman. Dia lahir keluarga kaya dan dia besar pun kaya. Dia ada satu jumlah modal yang cukup besar. Lalu dia guna modal yang cukup besar tu, dia jual perniagaan dia, dan mak dia pun, ayah dia pun bagi harta sikit kat dia. Dia telah pun hijrah pergi ke Baghdad. Ingat, pada waktu Imam Bukhari, Baghdad adalah ibu kota umat Islam. Pergi ke Baghdad untuk apa? Motifnya adalah dia dengar guru dia kata, engkau akan jadi orang yang bersihkan hadis Nabi daripada orang-orang yang cuba rosakkan. Dan pada Imam Bukhari waktu tu, dah ramai orang, terutama sekali yang jauh daripada Mekah ni, daripada Madinah ni, sikit-sikit bercakap, dia kata Rasulullah bersabda. Tengah-tengah jual barang, tadi dia kata, ya Syekh, come, mai beli. Pasal apa? Sebab tembikai ni Nabi suka. Kita kata, biar betul Nabi makan tembikai. Maka orang ni pun kata, betul Rasulullah bersabda, siapa makan tembikai masuk syurga. Senang-senang hati ya peniaga jual nama Nabi. Pada waktu tu, dah ada orang yang jauh daripada Madinah akan kita kata, mai, beli terung. Pasal apa beli terung? Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa rumah tak ada terung, maka dia ahli fakir. Simpan terung. Tapi penjual barang guna nama Nabi. Bukan setakat itulah, bergaduh politik pun jual nama Nabi. Antara hadis, ini nama dia hadis palsu tuan-tuan. Antara hadis palsu yang terkenal adalah akan muncul di kalangan umatku, umat Muhammad. Kononnya Nabi bersabda, akan muncul dari kalangan umatku seorang lelaki bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.